Baik, kembali bersama dalam segmen pertanian. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk sama-sama mengetahui dan juga mendapatkan pencerahan berkenaan dengan perkhidmatan makmal veterinar ya. Tadi sempat saya bertanyakan kepada Atul ya mengenai dengan makmal veterinar ini. Jadi bagi mereka yang memelihara haiwan peliharaan ya, kadang-kadang memerlukan perkhidmatan veteriner ini untuk mendapatkan sebagai contoh vaksin ya, perubatan dan juga pemberian dan juga sebagainya lah ya, pada khususnya binatang-binatang. Jadi perkhidmatan makmal veterinar ini akan dikongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Hamsiah ya, binti Muhammad Saad, pegawai pemeliharaan ternakan kanan. Jadi berada di sebelah kiri Atul. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kami pun tadi mula-mula bertanya-tanya pasal apa sebenarnya perkhidmatan makmal veteriner ini, dan Ketani juga sebenarnya ingin mengetahui lebih lanjut lagi, pencerahan yang lebih lanjut lagi. Mungkin penonton Ketani pun masih ada yang tertanya-tanya dan juga belum mengetahui bagaimana segmen pertanian boleh memperkatakan mengenai perkhidmatan makmal veteriner ini ya. Jadi untuk itu, Atul, silakan. Ya, mungkin mukadimah dan juga pengenalan untuk tajuk yang kita bincangkan pada hari ini dalam segmen kita. Silakan puan. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan lah, seksyen makmal veteriner ini merupakan salah satu seksyen di bawah bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veteriner Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Makmal veteriner ini berperanan dalam menyelaras dan memastikan ujian, pemeriksaan dan penganalisaan makmal, mendukung program-program jabatan khususnya industri ternakan yang meliputi kawalan penyakit haiwan sepertinya penyakit selisma burung. And then we also do kebersihan dan keselamatan produk hasil ternakan dari sumber ladang macam talur. And then juga dari pusat penyembelihan lah tu. And then we also look into persempelan makanan haiwan dan kawalan pencemaran ladang ternakan. So kira kebersihan di ladang lah kami lihat. So unit di bawah seksyen makmal veteriner ni ada satu pelang saja tu, unit perkhidmatan makmal veteriner. So this makmal merupakan satu-satunya makmal veteriner yang ada di Brunei lah. We don't have any private veterinary labs. Lokasinya di mana tu puan? Lokasinya di kawasan kemajuan pertanian Terunjing. Baik ya. Jadi ia adalah satu-satunya pada ketika ini di negara Brunei Darussalam ya. Yes. Baik, ingin kita ni ketahui juga ni apa sebenarnya fungsi utama UPM ini? Okey, fungsi unit perkhidmatan makmal veteriner atau ringkasnya UPMV tu adalah untuk menyediakan perkhidmatan pemeriksaan atau penganalisaan makmal, diagnostik tu dan juga analytical bagi program jabatan dalam kesihatan haiwan, jaminan kualiti dan keselamatan makanan hasil ternakan dan juga pemakanan dan nutrisi makanan haiwan. Okey, jadi itu dia fungsi utamanya ni Atul ya. Kita juga ingin mengetahui apakah antara peranan utama perkhidmatan makmal veteriner ini. Sebelum itu mungkin boleh dikongsikan juga ya visi utama dan juga status ya UPMV ini, puan. Okey. Visi utama unit perkhidmatan makmal veteriner adalah untuk menjadi makmal rujukan lah, khususnya perkhidmatan diagnostik veteriner. Since we are the only veterinary lab, so in a way we want to be the reference lab lah. And then pada masa ni unit perkhidmatan makmal veteriner ini telah pun diiktiraf dengan standard ISO IEC 17025. For a specific scope in the field of chemical and biological testing lah. So we have this pengiktirafan ini sejak tahun 2012 lagi. So mengekalkan status itu sehingga kini lah tak. Kepentingannya pengiktirafan ini adalah untuk mendukung program especially for export. So untuk ekspor tadi, kalau makmal yang kena iktirafan ni memang kena anulah dilihatlah tu, kira kena kira dah diragui lah whatever keputusan yang kena hasilkan tu.
Oh, semenjak tahun 2012 lagi ya. Yes. Jadi maksudnya perkhidmatan ini sudah ada semenjak tahun lebih awal lagi lah. Lebih awal dari tahun 1975 kalau tidak silap. Wow. Di negara luar kita. biasa Di negara sekali kita. ya. Okey. Betul. Ya, kalau tadi kita ni sudah mengetahui antara visinya dan juga status dia sendiri. Jadi peranan perkhidmatan makmal veterina ini dalam mendukung program bahagian industri ternakan dan juga perkhidmatan veterina ini. Mungkin boleh dijelaskan. Okey, di bawah unit perkhidmatan makmal veterina ini sendirilah ada terdapat 13 buah makmal lagi tu. So these 13 buah makmal ni dikategorikan di dalam lain-lain subunit lah tu dengan fungsinya yang berlainan. So kira kalau di bawah makmal-makmal yang di bawah subunit diagnostik haiwan, peranannya ialah untuk membuat pemeriksaan dan penganalisaan bagi mengenal pasti ataupun mendiagnos dan mengesahkan penyakit-penyakit haiwan yang disyaki lah tu. So sebagai contoh kalau misalnya ada binatang tu kira contoh sajalah kucing kita. Okey, siap. You want to know kenapa ia mati. Boleh antarlah arah kami tu, so we will diagnose, mencari apa sebabnya mati. Okey. Sebab itulah itu one of the labs punya function. So perkhidmatan yang ditawarkan di bawah subunit diagnostik haiwan ini adalah untuk mendukung program kesihatan haiwan bagi memudahkan pemantauan, pengawalan dan juga pembasmian penyakit haiwan lah tu. So this program adalah dikendalikan oleh unit di bawah bahagian industri ternakan juga, iaitu unit kesihatan haiwan dan kawalan penyakit. Manakala subunit kesihatan awam veterinar melaksanakan penganalisaan ujian makmal ke atas produk makanan hasil ternakan macam daging mentah, ayam yang bulat itulah we do analysis lah untuk mencek kalau ada pencemaran patogen bawaan makanan, and then we also look into ia punya residu ubat-ubatan veterinar dan juga kualiti fizikal bagi telur ayam. So program di bawah subunit ini dikendalikan oleh unit kesihatan awam veterinar. Subunit makanan ternakan pula dan bioteknologi, makmalnya ni memeriksa pemakanan haiwan. So we wanted to make sure ternakan yang kita ni ada tu berkualiti lah. So hasil nanti dagingnya pun kira berkualiti lah. Yang terbaik ya. So macam kita ni juga, we look into our nutrition kan, sama je dengan binatang. Apa tadi tu subunit Makanan ternakan dan bioteknologi. Bioteknologi. Okey, dan satu lagi ni difahamkan subunit makmal rujukan macam mana tu menyebut tu? Salmonella. Salmonella. Subunit makmal rujukan salmonella. Salmonella ni merupakan bakteria lah. Ia memang ada di mana-mana, even in our stomach lah. Tapi bahayanya if it's terlampau banyak, boleh membawa kemudaratan lah. So yang ni salmonella ni sangat penting. Pasal we, especially arah daging ayam yang tadi makan tu, we have to make sure India ada salmonella lah tu. Bebas salmonella lah. India jual bebas pasal salmonella ni endang ada. Tapi ia ada jenis salmonellanya yang mesti dipantau lah. Contohnya yang paling penting Enteritidis sama Typhimurium. Kalau dua ni ada arah makanan, very dangerous lah kirakan. Tapi macam mana tadi kamu mengenal ianya ada arah daging ayam ataupun daging sapi ke kerbau? India pulang kita ni dapat melihat dengan mata kasar lah tu. So what we can do to ensure consumer kila safe lah memakan itu, kami mencek daging ayam sebelum diorang kena jual itu lah. So masa yang kena sembelih itu, kena hantar ke makmal sampelnya, then we check. Kalau ada pencemaran ni, so we advise sama ada jangan dijual ataupun they can do for further processing. Pasal bakteria ni kalau kena suhu yang panas, boleh mati pulang jual. Okey, baik, alhamdulillah ya. Itu dia peranan UPMV ya dalam mendukung program bahagian industri ternakan dan juga perkhidmatan veterinar ini tadi ya. Menarik sekali sebenarnya perkongsian daripada puan tersebut. Saya sendiri kurang mengetahui rupanya di negara kita ini Brunei Darussalam ada ya perkhidmatan sebegini ya. Baik, untuk berikutnya lagi ni kita ingin mengetahui perkhidmatan makmal veterinar. Jadi mungkin puan boleh berkongsi lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Silakan puan. Okey, selain daripada
melaksanakan program-program di bawah jabatan, perkhidmatan makmal ini juga dibukakan kepada pengusaha-pengusaha ternakan lah. Sama ada yang komersial ataupun yang persendirian. Juga kepada orang awam kalau sekiranya berminatkan mahu mendapatkan perkhidmatan makmal ini, pemohon bolehlah mendaftar dengan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan melalui unit perkhidmatan makmal veterinar ini sendirilah. So kira di Terunjing lah tu, boleh datang ke Terunjing. So bagi pemohon baru yang ingin mendapatkan perkhidmatan ini, mestilah melengkapkan borang we call it new testing request form. Ini untuk pelanggan-pelanggan barulah ni ya. So untuk pelanggan baru ini nanti bila diorang mengisi borang itu, we will give taklimat ringkas lah mengenai apa kami punya services ini. And then macam mana cara yang baik untuk menghantar dan mengambil sampel ini lah. Tapi setiap penghantaran sampel, semua pelanggan pun dimestikan mengisi borang lah mengikut apa perkhidmatan yang diorang perlukan. Baik, perkhidmatan makmal veterinar ini ya. Pada kebiasaannya ni Puan, siapa sahaja yang ingin mendapatkan perkhidmatan sebegini? We have kami ada juga dari private lah, macam contohnya private clinics, kan ada pelanggan orang awam yang menghantar kucingnya. So diorang suspek macam kucingnya ni mungkin ada bacteria infection ke. So untuk memastikan, mengkonfirmkan sama ada bacteria infection ke indah, usually the private clinics will send urine sample ke ataupun blood sample ke makmal kami lah untuk confirmkan. Okey, kalau kelainan itu terus sahaja ke makmal veterinar ini dapat? Kalau yang terus satu boleh, tapi we don't handle, kira kami indah mengendalikan rawatan lah. Okey, pun membagi result sahaja lah. Kami membagi result sahaja. So kalau baiknya untuk melalui doktor dulu lah. Pasal kalau kami bagi direct pun takut dorang kurang faham apa maksud resultnya. Okey, siap. Baik. Mungkin ada lanjutan lagi penerangan tersebut berkenaan dengan perkhidmatan makmal veterinar ini. Untuk mengetahui jenis-jenis perkhidmatan yang kami tawarkan lah, orang awam bolehlah memuat turun dari laman sesawang Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, www.agriculture.gov.bn, di bawah tajuk Veterinary Laboratory Services Booklet. So di sana ada kami state lah apa saja perkhidmatan penganalisaan yang kami tawarkan masa ni lah. Untuk masa ni our perkhidmatan tiada pembayaran lah, free of charge. Tapi walau bagaimanapun mungkin akan dikenakan bayaran lah. So this one is we are reviewing lah. Jadi waktu-waktunya beroperasi? Waktu beroperasi bagi perkhidmatan makmal veterinar setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Jamnya dari pukul 8 hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang 1.30 hingga 3 petang. Okey, baik. Itu dia ya, www.agriculture tadi ya. Jadi di sana Auda boleh mengetahui lebih lanjut lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang mereka berikan ya, .gov.bn lah. Dan untuk berikut ini juga Puan, kita ingin mengetahui ni cara-cara penghantaran sampel ke makmal. Ini ada ditekankan tadi ya, menerusi perkongsian baru-baru ini. Untuk penghantaran sampel untuk penganalisan inilah bukannya biasa-biasa sajalah. Ada tata caranya juga. Ada tata caranya, prosedur yang perlu dipatuhi. Macam contoh kalau kamu hantar ayam bulat, yang dia mesti hantar terus cuma tu, mesti dibungkus bisa-bisa. Pasal we don't want any contamination dari luar lah. So untuk penghantaran orang awam ataupun pengusaha-pengusaha ternakan bolehlah menghantar ke bangunan perkhidmatan makmal veterinar bertempat di Blok A, Kawasan Kemajuan Pertanian Terunjing, Lebuh Raya Rimba, Berakas. Ataupun ada talian yang boleh mereka hubungi sekiranya ada kemusykilan dan akan bertanya dulu. Sekiranya kan mau bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi kami di talian 8965122 ataupun melalui email kami upmv@agriculture.gov.bn. Baik, saya masih lagi muskil ni dengan tata cara penghantaran sampel ini ya. Jadi mungkin Puan boleh berkongsi garis panduan
tata cara menghantar sampel ini tadi ya. Ia dilakukan oleh individu klien itu sendiri ataupun ada orang-orang puan yang akan menghadirkan diri ke sana untuk mengambil sampel ini. Lengkapnya puan lah yang menerangkan, silakan. Bagi tata cara pengambilan dan penghantaran sampel ini, kami pihak Makmal memang bukannya ke sana lah tu, menghantar ataupun membungkus segala sampel itu. Mengambil sampel bukan? Bukan. Okay. So orang the owner itself, yang orang awam ini sendirilah yang terpaksa menghantar dan mempackage the samples untuk kami letak. So kalau kan mau tahu tata caranya, garis panduannya, we produce ada 4 booklet lah tu, yang boleh dirujuk. 4 buku ni iaitu garis panduan pengambilan dan penghantaran sampel bagi diagnostik haiwan, kesihatan awam veterinar, makanan ternakan dan bioteknologi, dan juga sampel bagi makmal rujukan salmonella. So lain-lain subunit ini ada lain-lain tata caranya lah. We detail it in the booklet yang boleh didapati arah kami sendiri lah tu. So orang awam kalau kan mau berhasrat, bolehlah datang kepada kami untuk memintalah booklet ini, so we can explain further lah. Okey, baru-baru ini kucing saya batu karang, Mbak. Batu karang. Sekali ia selalunya jatuh pada mana tu? Diagnostik haiwan, kesihatan awam veterinar, makanan ternakan bioteknologi ataupun makmal rujukan salmonella. Arah diagnostik haiwan tu. Kalau yang haiwan ya. Jadi itu sedikit contoh lah ya. Jadi jika kucing ada macam haiwan peliharaan ya, tetapi tidak selalunya terus ya. Selalunya ke klinik terlebih. Klinik dulu. Ke klinik dulu baru tu. Kalau yang sudah matilah kiranya, itu kalau kita kan mau tahu kenapa yang mati, pasal tiba-tiba lah contohnya, itu boleh kita hantar direct. Tidak perlu lagi melalui klinik lah. Pasal endang sudah. You just want to know. Kadang-kadang bagi takut jangan ada satu penyakit kucing ini yang boleh berjangkit ni. Apa itu namanya? Kurang mengetahui ya. Kalau yang ada parvo, apa itu namanya? Lupa apa namanya. Itu kurang pasti tu. Tapi adalah ya, kadang-kadang kalau macam seekor mati, ditakuti yang lain mati lagi. Ada yang melarat macam itu. Dan juga bila kita ni bercakap mengenai dengan veterina ini, kalau tadi macam kalau menghantar keputusan ataupun sampel, kalau macam orang kucing ke, itu senang orang tadi damit. Kalau haiwan-haiwan yang lain yang besar itu cuma itu pun kami menerima juga. Macam kerbau, seekor kerbau. We can do yang mati lain ya. So yang punya kerbau ni, they have to send to us. So we have the facility yang boleh menampung lah. Seekor kerbau tu boleh tu. Dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Pasal sayang kan ada lagi ratusan kerbau dalam kandang. Sebab kan mau tahu kan. Khawatir melarat, penyakit-penyakit, mungkin ada penyakit-penyakit yang berjangkit. Jadi macam ini bukan satu ilmu sebenarnya, jangan jadi hairanlah. Kalau gajah pun habis kita pelihara pun, tapi perlu ada sebenarnya kemudahan-kemudahan yang boleh membawa ke sana lah. Tapi inilah orang tadi kadang-kadang walaupun di luar jangkaan kita ni perlu sebenarnya kita ni mengetahui bagaimana caranya dan sebagainya. Kalau kami di sini pun kami baru tahu banyak ilmu yang kita ni dapat di sini mengenai dengan haiwan peliharaan dan juga macam mana ketanian menternak ayam dan sebagainya. Jadi sepengalaman puan bertugas di sana lah, mungkin ada senario ataupun perkongsian yang boleh dikongsikan bersama kita lah sekitar klien-klien yang hadir menggunakan perkhidmatan sebegini. Kirakan pelanggan-pelanggan yang datang ni bukan saja terdiri daripada jabatan kerajaan lah, tapi also orang ramai. We do receive macam weird samples tapi as much as we can do, kami cuba membuatlah. Macam kan kadangnya ada orang awam fikirnya macam ada burung lah, contohlah burung tiba-tiba ia mati arah bangunan, luar bangunannya. Nya kenapa ni ya penyakit selisma burung kali ni hanya. Kalau disyakir tu boleh hubungi kami, orang unit kesihatan awam pun boleh keluar untuk mencek lah. And then they will collect sample. Sekali turns out Alhamdulillah negara Brunei ni memang bebas dari penyakit selisma burung lah dalam masa ni.
Jadi gembiralah klien tersebut ya mengetahuinya. Itu bukan saya klien atau yang gembira. Tadi Orang semua sekitar gembira. Indah kan di depan rumahnya nampak burung gugur merisaukan. Merisaukan. Tapi ada enggak pernah nyerang tani macam bila di Diagnostik. di sampel berkenaan. Jadi macam orang keputusannya tu macam menakutkan kita ni. Ada enggak berlaku di negara kita ni? Ada juga, tapi kira kan kadangnya kita ni punya result ni kalau macam let's say ujianan ni macam suspected ya contohlah. We have bukannya we stop sana saja. We go for further testing lagi. Macam itulah. Kalaupun misalnya confirmation testnya tu ada lagi macam positif lagi. So dari sana we have to send ke rujukan luar negeri lagi. Baru dah kita ni finalkan benar ada penyakit ni. Bukannya terus-terus kita ni terus-terus kita disahkan dan juga sijilkan penyakitnya. Yes. Jadi bayangkannya ada penonton dengan adanya pengetahuan dan ilmu yang diterapkan hari ini dan juga yang dijelaskan mengenai dengan perkhidmatan makmal veteriner ini, banyak yang perlu kita ni pelajari dan juga kita ni titik beratkan. Jadi yang sebenarnya kesedaran kita lah. Ini bukan saja kepada diri kita ni sendiri sebagai manusia, kadang-kadang tani ada sakit, ada itu ini, tapi juga haiwan peliharaan dan sebagainya. Jadi di sini nasihat Puan sendiri kepada orang awam macam mana? Okey, bagi yang ingin mengetahuilah lebih lanjut mengenai perkhidmatan makmal veteriner ini, terutamanya kepada belia-belia ataupun pengusaha-pengusaha baru yang berkecimpung baru kan berkecimpung lah dalam bidang ternakan ini, bolehlah mengikuti kursus yang ditawarkan oleh pihak jabatan melalui bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veteriner. So kursus ini dibukakan kepada selalunya 3 kali setahun lah tu. So orang awam bolehlah membuat permohonan kepada pengarah pertanian dan agri makanan. So we will make a schedule lah untuk kursus 1. So dalam kursus 1 ada bukan saja pasal perkhidmatan makmal veteriner, tapi cara-cara menternak pun diorang ajar juga. Whoever yang interested lah. Itu yang menarik perhatian saya tu. So maksudnya macam kalau kita ni kan mengembang biakkan kerbau, lembu, ikan, udang. Ikan dah masuk lah. Dah masuk? Ikan sama udang itu di bawah Jabatan Perikanan. Okey. So maksudnya ternakan. Ternakan saja ya. Kan ada teknik dengan berternak ikan ani. Betul. So maksudnya kerbau, lembu, kambing, ayam. Kalau mengembang biak kan ada schedule ataupun modulnya untuk dipelajari di sana. Kalau orang yang baru-baru kan belajar menternak lah so dari kursus ni diorang mengajarlah macam apa bakarnya, macam mana cara kan memelihara. We do give anilah. Tapi adakah itu untuk mereka yang membuat perniagaan berkenaan ataupun yang barukan berternak ataupun misal kata macam saya sendiri persendirian. Indah kan bukannya kan membuka perniagaan tapi ingin berternak sendiri. Boleh Indah kami mengikuti kursus berkenaan? Boleh. Kursus ini dibukakan kepada siapa yang ingin lah. Jangan tiba-tiba kadang di belakang rumah saya banyak ayam tu. Saya dapat sedang membayangkan Atul akan mengembang biakkan kambing lah. Kambing, alhamdulillah. Kerana rumah terbuka nanti saya akan menagih kambing. Saya nak makan kambing. Baik apapun, ribuan terima kasih Puan Puan Hamsiah yang telah pun bersama kita pada pagi ini. Pegawai Pemeliharaan Ternakan Kanan. Menarik ya tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, perkhidmatan makmal veteriner ini. Jadi apapun, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Puan dengan penjelasan yang dibawakan hari ini segmen pertanian kita. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.